Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya Chef Hafizul Abu Hassan. Okey, untuk makluman untuk kursus secara dalam YouTube ini, saya akan paparkan video lengkap berkenaan dengan proses menghasilkan kek Oreo Red Velvet dan saya harapkan video ini akan dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, dan dapat semua mengikuti sehingga habis rancangan dalam YouTube ini, dan like dan subscribe jangan lupa, dan sebarang pertanyaan boleh diajukan. InsyaAllah semoga kita semua dapat manfaat daripada apa yang kita hasilkan. Assalamualaikum. Sama-sama kita saksikan. Okey, sekarang perkenalan kepada peralatan. Peralatan yang kita guna pakai adalah mixer, di mana mixer ada 3 jenis, pemukul, pemutar, hook, wire whisk. Okey, ni hook yang mula-mula, hook. Okey, balloon whisk dan juga pedal. Okey, di samping itu kita juga guna benda-benda lain seperti redai, okey, untuk kita letakkan kek selepas bakar, spatula plastik ataupun silikon spatula, scraper. Okey, kita pakai cake board dan juga turntable. Turntable tu untuk memudahkan kita. Okey, ini cake board dan turntable untuk kita nak hiaskan kek dengan cream cheese nanti. Dan measuring spoon dan measuring cup, mixing bowl dan gunting juga diperlukan. Okey, jadi ini antara sedikit bahan-bahan ataupun peralatan yang kita akan guna pakai. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bahan-bahan yang kita guna pakai, tetapi resepi lengkap akan dapat di akhir video ni. Okey, bahan pertama adalah gula caster, bukan gula kasar. Kita masukkan di dalam stand mixer, mixing bowl, untuk kita putar bersama-sama dengan butter. Okey, butter yang dimasukkan ikut sukatan bersama dengan gula, dan pastikan butter tersebut telah dikeluarkan awal. Jangan kita masuk dalam keadaan beku sejuk, nanti merosakkan mixer yang kita guna pakai. Right, saya guna butter unsalted tanpa garam. Kita akan putar selama lebih kurang dalam 5 minit ke 6 minit lebih kurang, sehingga warna bertukar daripada kekuningan kepada warna krim ke putih-putihan. Bermaksud kalau putih tu gula yang terkandung tu telah larut, telah hancur bersama-sama dengan butter. Okey, kita putar pada kelajuan sederhana. Okey, selama beberapa minit, tengok pada keadaan dan tekstur butter tersebut. Okay, adunan ni yang peringkat awal ya. Okey, perlu diingatkan, keselamatan perlu dititik beratkan semasa kita menggunakan mixer. Okey, kemudian warna dah bertukar kepada keputihan. Kita akan masukkan telur grade A, telur ayam, cuci, bersihkan terlebih dahulu dan pecah satu persatu ke dalam adunan, dan kita putar supaya sehingga sebati lebih kurang 2 ke 3 minit. Alright, dan kita cuba high speed guna kelajuan tinggi. Kemudian kita masukkan buttermilk kita kena buat dulu dan rest selama 15 minit, campuran susu, full cream dan cuka selama 15 ke 30 minit lebih kurang. Dia akan menjadi pekat, sedikit pekat likat macam tairu tu. Okey, kemudian kita akan tuangkan ke dalam adunan tadi. Okey, tuangkan dan pada kelajuan paling minima, paling slow, biar dia campur sebati. Masa ni tak perlu pukul kuat dah sebab dia dah sebati tadi. Ni just nak bagi dia mesra je. Kemudian kita masukkan corn oil, minyak jagung ikut sukatan resepi. Okey, kita tuang ke dalam mixer bowl tu dan kelajuan perlahan. Kemudian kita masukkan sedikit perasa vanila, okey, untuk menyahkan bau hanya telur. Okey, bahan yang perlu diayak bersama: cocoa powder, tepung gandum, tepung kek, okey, cocoa powder, baking powder, soda bikarbonat dan sedikit garam ikut pada resepi. Ayak bersama untuk memastikan okey, bahan nanti digaul bersama dengan krim nanti tak berketulah. Ini hasil dia yang telah diayak, dan kita akan masukkan berperingkat, masuk sedikit demi sedikit sebab dalam tepung ada gluten. So gluten bila dipukul terlalu lama akan menyebabkan kek kita dibantat dan keras. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit.
batch by batch, right? Dan kita putar sekadar membasahkan bahan-bahan tu je untuk bagi dia moist, bagi dia campur aduk, bagi sebati, dan kita dah boleh stop. Alright. Ingat dalam tepung ada gluten, sebab tu membezakan high protein flour dan low protein flour. Tepung high protein dengan tepung low protein, beza kegunaan dan function kegunaan dia, ya. Okey, kemudian kita masukkan red velvet Imalco boleh, red velvet color pun boleh, tak ada masalah. Masukkan untuk enhance color. Dan loyang saya guna 5 inci, 2 loyang saya pakai, dan diglaze dengan butter dan masukkan parchment paper, kertas minyak. Dan saya bahagikan adunan tu kepada 2. Nak cantik, kalau buat banyak timbang lah, okay, dapat sukatan yang tepat. Dan oven perlu dipanaskan 15 minit awal. Okay, suhu bakar 170°C 40 minit. Okay, dah siap kita bakar sampai 45 minit. Dan perlu kita cucuk dengan lidi untuk tengok kalau basah di bahagian hujung lidi tu, maksudnya kek tu masih mentah. Okay, tapi kalau kering, maksudnya kek sudah cukup masak, dah cukup bakar, suhu dah memadai. So kita keluarkan tanpa lengahkan masa. Kita terus terbalik, terlungkupkan di atas redai kek untuk memastikan permukaan kek, surface kek kita tu jadi sejuk, okay, dan tak panas masa kita nak coating dengan cream cheese frosting Oreo nanti. So kita terlungkupkan di atas redai. Okay, butter ni untuk buat cheese frosting Oreo. So butter jangan lupa lembutkan dulu, keluarkan awal, Oreo crush dan juga cream cheese. Dan ada satu lagi icing sugar yang mana kita akan buat kemudian. Kita kena ayak itu. Benda yang powder ni semua selalunya kita kena ayak terlebih dahulu. Okey, ketiga bahan ni kita akan gunakan stand mixer. Kita gunakan balloon whisk. Okey, balloon whisk kita pasang. Alright, kita pasang balloon whisk terlebih dahulu. Kemudian kita akan terus masukkan butter. Alright, saya pakai unsalted butter. Unsalted butter ni perlu diputar terlebih dahulu untuk bagi dia mengembang ataupun bagi dia soft fluffy sebelum kita masukkan icing sugar yang telah diayak. Okay, so kita putar dulu. Kita mulakan dengan low speed dulu, tak apa, slow dulu, kemudian bagi kita high speed, sekadar untuk bagi dia jadi soft, jadi creamy. Okay, okay, kemudian gula icing jangan lupa ayak terlebih dahulu ikut sukatan resepi. Ayak tu penting, sebab apa? Kalau kita tak ayak, cheese frosting kita bergentil, berbiji-biji, berketul-ketul, tak cantik. Okay, so ayak, dan kita akan tuang sedikit demi sedikit ke dalam adunan mentega yang butter yang dipukul tadi, yang diputar tadi. Okay, okay. Dan exactly dia akan bertukar color, okay, daripada kekuningan ke putih-putihan. Tengok dah berubah. Dan kita akan masukkan cream cheese. Okay, cream cheese ni pun sama, satu benda yang kita perlu chill dalam chiller, sejukkan dia. Bila keluar, kena keluar awal, bagi lembut dia dulu terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam mixer tadi. Okay, kita putar pada kelajuan sederhana. Okay, tengok kelajuan. Setengah orang tu nak cepat, dia pakai high speed boleh, tapi kena pandai control lah, kena pandai kawal mixer tu. Okay, kemudian kita masukkan crush Oreo. Oreo ni banyak macam color, ada yang color dark color gelap, color red velvet pun ada juga. Kita crushkan sikit kasar-kasar, kita masukkan sekali ke dalam cheese frosting tadi, jadi cheese frosting Oreo. Dan dah siap kan, so kita boleh keluarkan kek. Okay, kek ni saya bagikan kepada, sebiji kek tu saya potong 2 layer, dan sebiji kek lagi saya potong kepada 3 layer. So ada 2 layer dan ada 3 layer. Tuan-tuan dan perempuan boleh masukkan layer tu dengan every layer tu dengan cream tadi lah, cheese frosting. Okay, teknik dia kena betul, gunakan spatula stainless steel. Setengah orang terus masuk piping bag dan pipe di atas permukaan kek. Tapi yang ni saya terus gunakan saya lepa di atas permukaan kek tu menggunakan stainless steel spatula. Terpulang kepada keselesaan, okay, keserasian masing-masing lah.
dan buat dengan kasih sayang yang penting. Kena sabar buat benda ni, kena sabar banyak. Okay. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan yang selalu buat kek, insyaAllah benda ni akan jadi mudah. Sebab dah jadi kebiasaan. Sekali buat memang rasa janggal, pelik, rasa pelik, janggal bila pegang steel tu. Tapi bila dah selalu buat, insyaAllah kita akan mahir. Ok, masa kita dah lepas, dah clear, ok, kita gunakan 2 spatula untuk memudahkan. Ok, kalau nak cantik lagi, kita masukkan air panas di dalam satu bowl. Kita rendam spatula tu supaya bila panas, mudah untuk kita spread di atas permukaan kek. Ok, dah siap. Kita akan masukkan dalam chiller. Sejukkan sementara sebelum kita buat dekorasi seterusnya. Ok, ni kita bahagikan kepada 3 layer pula, 3 lapisan. Dan setiap lapisan, teknik yang sama, masukkan krim sekali lagi dan kita spread di setiap permukaan kek tu, setiap layer. Ok, habiskan jangan tinggal sikit pun krim tu. Habiskan, jangan membazir. Ok, habisan terakhir. Ok, tuan-tuan, kalau kita buat benda ni dengan sabar, dengan tekun, dengan ikhlas, insyaAllah produk kita akan jadi dengan cantik. Especially tuan-tuan dan perempuan yang berniaga, benda ni akan menjadi lebih mudah. Ok, dan lebih, orang kata, boleh menjadi sumber pendapatan sampingan ataupun boleh menjadi sumber pendapatan utama dalam kehidupan, insyaAllah. Sebab kemahiran ni satu benda yang interesting. Ok, tak semua orang ada skill. Kepada yang berminat, betul-betul minat saja. Ok, dah hampir siap. Ok, tu teknik dia macam mana nak spread dengan kemas di atas permukaan kek, nak clear up. Ok, dah siap. Kita masuk dalam chiller sekali lagi. Ok, ni kita akan buat chocolate decoration ni, tambahan. Ok, coklat ni saya gunakan parchment paper, potong ikut ketinggian kek. Dan saya akan cairkan coklat. Ok, nanti parchment paper ni penting. Ok, kalau kita guna plastik pun boleh, plastik yang keras sikit lah. So kita panaskan air, buat water bath, double boil. Didihkan air, letak bowl di atas permukaan pot tadi dan tuang coklat dalam 1,5 cawan coklat. Dark coklat boleh, dark compound boleh masukkan. Cairkan dia. Okay, kita tak boleh direct cairkan di atas pan, tak atas api. Coklat ni dia cepat kering dan hangus. So kita bubuh, masukkan dalam piping bag. Piping bag ni mudah, murah aja, 10 keping RM2 kot. Ok, gunting bahagian ujung ni sikit, halus, jangan tebal sangat, tak cantik. So kita boleh buat dekorasi. Terus pipe di atas parchment paper. Buatlah sepantas mungkin, lagi cepat lagi halus kita dapat garisan-garisan coklat tu. Ok, ni seni untuk buat menggunakan coklat. Cross zigzag pun boleh. So tuan-tuan dan perempuan semua saya yakin boleh buat benda ni, mudah, insyaAllah. Dan kita buat chocolate leaf. Chocolate leaf pun mudah, kita just pipe, polka dot, 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 and dot. Okay, kita spread pakai spoon. Zaz, 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 zaz. Okay, siap. So ni decoration kita boleh simpan. Kita boleh guna pakai. Nak buat awal boleh, nak buat ni tak ada masalah, buat awal pun tak ada kisah, tak efek pun. Okey, dan kita boleh masukkan dalam chiller sekejap ke, jangan lama sangat, nanti dia terlalu coklat masuk dalam peti ais lama-lama, dia akan jadi crack, tak cantik, tak shining. So tak kat luar sekejap, bagi dia sejuk macam tu, just nice. Yang penting kek tu dah disejukkan. Okey, ni saya buat dekorasi atas permukaan kek menggunakan stainless steel spatula dan acuan bentuk heart shape. Okay, saya crush Oreo red velvet. Saya hancurkan red velvet punya biskut dan saya tabur di atas permukaan kek. So saya gunakan spatula tu sebagai peralatan tambahan untuk nampakkan dia lebih menarik. Selain tu boleh juga letak atas tu spoon dengan fork ke, nak letak daun ke, nak letak apa-apa benda yang berbentuk. Okay, nampakkan dia lebih interesting, macam bayang-bayang macam tu. Okay, okay, jeng jeng. Dah siap, okay, angkat. Okay, one more. Okay, settle, complete. Dan
Siap, satu kek. Okay, mudah je tuan-tuan dan puan. Saya yakin semua boleh buat benda ni. Tak susah. Okay, dan seterusnya saya gunakan heart shape punya cutter. Saya letak di atas kek. Kita boleh juga guna kertas, potong kertas bentuk bunga, bentuk triangle, bentuk square, any shape that you can put on the center part of your cake and drop inside. Nak letak powdered Oreo tu di tengah-tengah ataupun di luar dia pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, saya letak di dalam sebab saya nampakkan texture cake tu yang cheese frosting tu ada Oreo, black Oreo. Okay, kemudian dah siap tu, kita akan mula masukkan chocolate work tadi yang kita buat gelang tu kan, yang circle tu ke. Okay, kita dab, tampal di sekeliling. Just tampal, sebab kalau kata tak sama tinggi, potong sikit, bagi ikut ketinggian yang cantik. Kita bubuh, silap kita masuk kemudian. Kita masuk chocolate leaf dulu untuk kek yang heart shape tu. Okay, saya bubuh di heart shape sebab saya nampak heart shape tu masuk dengan chocolate leaf. Saya tak bubuh yang circle ataupun zigzag tadi tu di keliling dia, tak. Sebab saya nampak heart shape lebih sesuai dengan chocolate leaf. Simple but nice, right? Saya masukkan ikut, nampak? Saya susun one by one. Okay, siap. Settle satu kek. Okay, one more. Right. Tak makan masa yang lama kalau tuan-tuan dan perempuan bagi masa betul-betul. Kalau buat kuantiti yang banyak dengan harga yang berpatutan, InsyaAllah customer akan tetap terus membeli. Jangan risau, InsyaAllah, saya yakin. Okay, nak tampal ni dengan kasih sayang. Sekali lagi tampal betul-betul di sekitar kek. Jangan lupa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, lekatkan di sekeliling kek. Okay, dah tampal. Tekan sikit, sebab apa? Ni memudah. Sebab apa? Sebab kek tu dah sejuk. Bila kita tampai coklat tu, dia dah automatically akan lekat kat kek. Dia akan chill. Mudah untuk kita nak pull out, bukan push out. Push, tolak tau. Tolak, rosaklah kek tu. Kita pull, tarik keluar. Pusing kek tu dan tantaram. Siap. Okay, ni kek dia dan ada lebihan sikit. Okay, tak apa, jangan risau. Kalau tak cukup pun tak apa, kita tampal dengan chocolate leaf. Kita boleh buat chocolate stick, kita boleh buat chocolate cigarette, macam-macam lah kita boleh buat. Banyak step tu. Mungkin akan sesi akan datang kita buat, insyaAllah. Kita akan tunjukkan one by one. Tu kita tampal untuk cover kecacatan yang ada. Tak apa. Okay, okay, dah siap. Alright, ni kek kita. Alhamdulillah. Kek semua dah siap. Untuk red velvet Oreo cake, ini hasil dia. Dan saya harap semua yang menonton YouTube untuk kali ini dapat mencuba resipi ni dan dapat hasilkan produk yang berkualiti macam ni, insyaAllah. Dan insyaAllah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ni dapat digunakan pakai oleh semua. Dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Alhamdulillah selesai sudah. Okey, seperti yang dijanjikan, ni resepi yang tuan-tuan dan puan boleh record dan boleh catat, boleh follow untuk hasilkan kek Oreo Red Velvet. Okey.
Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di siaran ataupun di channel di video-video akan datang. Semoga kita semua mendapat barakah dan manfaat daripada video ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum.